Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Dan sedar tak sedar Pasha, hari ini dah memasuki 13 hari bulan Januari. Bayangkan kita dah memasuki pertengahan tahun dalam Januari dan apakah progres ataupun pencapaian dalam hidup kita. Dan selang esok saja kan dah menjengah ke hujung minggu dan harapnya lah pengisian pada hujung minggu ini diisi dengan aktiviti yang berkualiti yang memberikan manfaat kepada ahli keluarga kita pastinya. Dan tak lama lagi juga kita akan menyambut Tahun Baru Cina. Pastinya ramai di antara anda di luar sana banyak perancangan untuk menyambut Tahun Baru Cina bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Hendaknya kita rancanglah apa-apa perjalanan kita dengan betul. Tapi seperti biasa hari ini kita bersiaran selama 1 jam secara langsung dari Wisma Bernama, pelbagai pengisian yang menarik dan juga informasi yang penting kita akan sampaikan kepada anda untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami. Yang penting kita akan juga kita akan kongsikan beberapa informasi penting yang dipetik daripada portal bernama.com. Dan antaranya kita nak kongsikan iaitu Jabatan Kebajikan Malaysia Kelantan telah pun terima peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta sebagai persiapan menghadapi gelombang banjir seterusnya di negeri itu. Dan seperti kita ketahui negara kita ketika ini masih lagi mengalami monsun timur laut dan masih lagi beberapa kawasan mengalami kejadian banjir, dan ini adalah merupakan langkah kos tambahan untuk Kerajaan Kelantan bersiap siaga untuk berhadapan dengan ancaman banjir. Dan menurut JKM Kelantan, peruntukan itu bertujuan untuk pembelian tambahan barangan keperluan asas di 158 pangkalan hadapan, dan ianya akan persiapan awal ini dilakukan dijangka sekiranya gelombang banjir seterusnya berikutan musim monsun timur laut yang akan berakhir pada Mac ini. Dan ini adalah antara langkah-langkah persiapan dan kesiapsiagaan yang dilakukan. Itu antara seterusnya, Pasha. Baik, berkenaan juga dengan cerita tentang banjir, tetapi kini di Ipoh, Perak, jadi satu PPS telah pun dibuka di Sahom untuk menempatkan 86 mangsa banjir kilat di Kampung Sahom yang terjadi tengah malam semalam. Jadi mengikut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak, dalam kenyataan memaklumkan PPS Sekolah Kebangsaan Sahom Kampar telah pun dibuka untuk menempatkan penduduk-penduduk yang terjejas. Jadi setakat pukul 11 pagi semalam terdapat 86 mangsa daripada 23 keluarga yang terjejas akibat banjir kilat susulan hujan lebat pada petang semalam. Jadi Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri turut merekodkan paras bacaan Sungai Perak di stesen Sungai Kinta di Weir Tanjung Tualang naik kepada paras waspada daripada 10 meter daripada 10 meter kepada 13.8 meter. Seterusnya Jabatan Kerja Raya juga turut memaklumkan penutupan jalan negeri di A119 Jalan Kuala Dipang Cenderiang kerana berlakunya runtuhan dan pokok tumbang. Jadi pengguna-pengguna di Ipoh, Perak ataupun di kawasan sekitarnya bolehlah merancang perjalanan menggunakan jalan alternatif di kawasan itu. Betul, tepat sekali. Dan dalam hal itu kita nak berkongsikan satu lagi berita gembira khas untuk rakyat Kedah. Dan ketika ini ramai di antara di luar sana yang sedang mencari-cari rumah mampu milik di Kedah. Dan antaranya Changlun bakal dibangunkan, di mana lebih 3,000 rumah mampu milik bakal didirikan ataupun bakal dibina di daerah Kubang Pasu menerusi pelaksanaan projek pembangunan pembandaran mampu milik Darul Aman Saujana oleh Kedah Darul Aman yang akan memanfaatkan rakyat Kedah. Selain daripada pembangunan untuk memiliki rumah mampu milik di Changlun itu disifatkan sebagai satu kawasan yang strategik dengan persekitaran dan akses yang baik, dan ini juga merupakan satu kawasan yang dijangka akan memacu ekonomi penduduk setempatnya sekaligus memacu ekonomi negara. Dan ini antara berita baik yang dapat kita manfaatkan, di mana tak semestinya kalau kita lahir di negeri Kedah atau di mana-mana negeri kita akan perlu berhijrah untuk mencari rezeki ataupun untuk memantapkan ekonomi. Dan mungkin dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri ini, satu usaha yang baik untuk memantapkan lagi ekonomi negeri, dalam masa yang sama tidak tenaga-tenaga pakar ataupun anak tempatan memacu pembangunan ekonomi negeri itu sendiri. Dan dalam pada itu kita nak berkisah juga mengenai ramalan cuaca. Maklumlah dah masuk hari Jumaat. Banyak perancangan ni, Masya. Betul, mesti kita nak ke mana-mana kan pada hujung minggu ini. Seperti biasa kita nak lihat dulu ramalan cuaca. Kalau hujan ke lebat ke bolehlah hujan lebat ke dan sebagainya, bolehlah kita merancang perjalanan yang sewajarnya dan sebagainya. Seperti biasa kita lihat dulu ramalan cuaca hari ini dan seterusnya bersama teman rakan penyampai dari Bilik Berita. Silakan.
Assalamualaikum, salam hormat dan salam perpaduan. Dari Bilik Berita dimulakan dengan laporan ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing memohon rakyat Malaysia supaya tidak memberikan reaksi keterlaluan berhubung kemasukan pelancong dari China ke dalam negara. Beliau berkata kerajaan sentiasa peka mengenai situasi semasa COVID-19 dalam negara. Namun ketika ini, masih tiada keperluan untuk mengenakan sekatan menambah baik SOP atau kawalan khas terhadap pelancong Cina. Apa tu rakyat daripada Amerika? Dia kematian sudah 1.08 juta. Tapi negeri China baru 36,000. So comparison on the rate, kematian punya case sama ini COVID patient sangat rendah. Tetapi walaupun dia punya itu rate banyak rendah, kita masih lagi mau mengawal keselamatan kita monitor dia punya pelancong mari daripada keseluruhan dunia, termasuklah negeri China. Belum lagi ada COVID patient as what I understand now. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan pencahayaan Tahun Baharu Cina 2023 di Jalan Petaling, Ibu Negara. Bagaimanapun beliau meminta rakyat Malaysia untuk terus mengutamakan kesihatan diri di samping menjaga SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19, khususnya apabila sektor pelancongan negara kini sudah mula kembali rancak. Terdahulu Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pada masa ini jumlah jangkitan kes COVID-19 di Malaysia adalah terkawal dan orang ramai masih mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjalani saringan sekiranya bergejala. Dalam pada itu, Datuk Seri King Sin berkata kementeriannya ada perancangan berbentuk pemasaran digital dan pendekatan secara konvensional bagi mempromosikan sektor pelancongan negara ke peringkat antarabangsa. Digital, kalau kita depend on semua digital punya campaigning ataupun promotion pun mahal juga. Kita tahu juga kan kalau advertisement pun kalau kita pasang kita punya semua buat itu pun mahal juga. Menurutnya usaha itu akan turut melibatkan agensi pelancongan tempatan bagi membantu menarik lebih ramai pelancong asing ke dalam negara. Bagaimanapun beliau berkata tidak banyak syarikat pelancongan mampu melakukan promosi secara digital kerana membabitkan kos yang tinggi. Mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang berlangsung malam tadi adalah mesyuarat rutin biasa sebelum persidangan bersempena dengan Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang akan berlangsung hari ini. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia merupakan mesyuarat untuk mendengar laporan daripada pengurusi tetap bagi persiapan perhimpunan setiap tahun. Memang menjadi kelaziman, kebiasaan bahawa mesyuarat khas diadakan oleh Majlis Tinggi untuk mendengar laporan daripada pengurusi tetap untuk persiapan Perhimpunan Agung pada setiap tahun. Dan malam ini pengurusi tetap telah membuat laporan tentang persiapan besok. Selain daripada itu ada? Tidak ada. Ialah laporan daripada wakil-wakil Majlis Tinggi ke persidangan sayap-sayap. Mereka telah melaporkan. Sementara itu ditanya adakah mesyuarat tersebut membincangkan mengenai pilihan raya negeri PRN di 6 negeri, beliau berkata isu tersebut akan dibawa pada mesyuarat Majlis Tertinggi akan datang. Itu kita bincangkan dalam Majlis Tinggi yang lain. Perhimpunan Agung UMNO 2022 sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 21 hingga 24 Disember 2022, namun ditangguhkan kepada 11 hingga 14 Januari tahun ini. Sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi info terkini, saksikan buletin bernama 11 pagi nanti. Assalamualaikum, salam hormat. Kementerian Sumber Manusia akan berusaha untuk memperkukuhkan saluran bakat negara, membina tenaga kerja masa depan, mempromosikan kepelbagaian bakat, mendukung dasar tempat kerja progresif
serta memudah cara mobiliti tenaga kerja dan memanfaatkan kepakaran global. Kementerian Sumber Manusia melalui Talent Corp akan terus memacu usaha untuk mendorong rakyat Malaysia di luar negara membawa pulang kepakaran mereka melalui program Kepulangan Pakar REP dengan memperkenalkan inisiatif Malaysia Heart My Heart. Okey, Pasha, seperti kita tengok kan, dah zaman-zaman COVID-19, ekonomi pun agak merundum. Ramai antara kita yang sibuk nak lihat pelaburan mana tempat yang bersesuaian, yang memberikan keuntungan di kala kelembapan ekonomi ni kan. Sebab maklumlah, duit waktu ni sangat berharga, aset yang terhad, dan kalau boleh nak melabur tu biarlah mendatangkan keuntungan. Betul tak? Kita cakap pasal pelaburan. Rasanya dalam tahun ini mungkin ramai yang akan mencuba untuk mendapatkan pendapatan yang ekstra. So antara setengah-setengah orang tu mungkin akan memerlukan perniagaan, setengah-setengah orang tu mungkin akan melabur. Tapi macam saya sendiri, saya tak pandai langsung pasal hal-hal pelaburan ni. Tak apa, hari ni kita buka mata, kita buka minda. Mungkin sebelum ni tak pernah lihat. Hari ni kita, orang kata apa, kita cuba lihat. Manalah tahu bersesuaian nak tambahkan pendapatan kan. Yang pastinya kita nak tahu elakkan daripada pelaburan yang meleburkan duit anda. Itu yang pastinya hari ni. Dan kita bawakan pakar untuk memperkatakan mengenainya adalah Puan Munifah Sianid, merupakan ahli Persatuan Remiser Bumi Putra Malaysia. Assalamualaikum Puan Munifah, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat ya? Topik kita hari ini memang menarik ni. Bijak melabur, wang tak lebur. Dan kita nak tahu juga. Betul. Jadi bercakap tentang pelaburan, macam saya sendiri memang tidak ada apa-apa orang kata experience ataupun memang tak pernah melabur lah, kecuali mungkin dalam ASB. Yang tu je lah yang saya tahu. Jadi untuk sebagai seorang yang tak pernah melabur atau baru-baru nak menceburkan diri dalam dunia pelaburan ni, apakah jenis pelaburan yang paling sesuai untuk memulakan? Mungkin Puan Munifah boleh perjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih atas jemputan hari ini. Bagi menjawab soalan tu, saya sangat-sangat percaya sebelum kita pergi lebih dalam tentang instrumen pelaburan yang bermacam jenis di luar sana, pelaburan yang paling mahal dan paling berharga dan paling murah sebenarnya adalah pelaburan ilmu. Sebab daripada tak tahu tu, kita akan cari tahu. Dan biasanya orang di luar sana paling mudah adalah menggunakan internet lah untuk cari maklumat tentang pelaburan. Dari situ mereka akan terdedah dengan produk pelaburan yang ada kat luar. Ada produk yang menggunakan unit trust, ada yang produk menggunakan aset kelas emas, ada produk yang menggunakan, yang paling popular sekarang ni banyak jugalah yang keluar adalah produk pelaburan equity. Yang banyak kedengaran equity tu apa, yang tak faham equity tu adalah bersifat saham. Kalau saham, kalau kita cakap saham, semua orang kenal. Jadi untuk yang baru bermula, saya nasihatkan pergi cari ilmu terlebih dahulu. Dan kalau ASB tu adalah tempat yang paling popular bagi orang yang tidak pernah memulakan pelaburan, saya ucapkan syabas dan tahniah lah, sebab Cak Na untuk letakkan pada tempat yang selamat. Itu adalah tindak tanduk yang lebih bermakna daripada tidak berbuat apa-apa. Maksudnya pelaburan ni dia ada pelbagai kategori ya Puan ya. Ya, betul. Mungkin daripada simpanan ESB, kemudian dikembangkan kepada simpanan emas, unit trust dan sebagainya. Dan mungkin Puan boleh kongsikan antara jenis pelaburan sebelum seseorang itu melakukan pelbagai pelaburan. Apakah pelaburan yang perlu ada wajib untuk seseorang itu di kala kecemasan? Maksudnya pelaburan itu aset itu boleh dicairkan. Okey. Sebelum bincang jauh kan, masyarakat kita kena faham instrumen pelaburan dan instrumen simpanan. Betul. Dua perkara berbeza. Kerana ramai di kalangan masyarakat kita tidak terdedah ataupun mempunyai toleransi risiko yang konservatif, yang rendah. Jadi, instrumen yang bersesuaian sebenarnya adalah bersifat simpanan daripada memilih instrumen pelaburan. Kerana sifat pelaburan itu datang bersama-sama dengan risiko. Sebelum kita berbincang tentang potensi
potensi pulangan yang kita akan dapat, dia datang bersama dengan risiko. Adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan risiko tersebut? Jadi untuk mereka yang tidak ada pengalaman langsung ni dan nak menyediakan sebelum beranjak kepada instrumen pelaburan, dia kena ada simpanan terlebih dahulu. Dan ramai juga di luar pakar-pakar pelaburan menasihatkan masyarakat kita, siapa yang nak terjebak pelabur-pelabur ni, kena ada idle fund. Maksudnya duit yang tidak disentuh. Bukan duit yang nak beli pampers anak, susu budak, makan, bukan. Kalau kita sendiri ukur tahap keuangan kita. Kalau tahap keuangan kita tidak ada lebihan pendapatan tersebut, fokus kepada instrumen simpanan terlebih dahulu. Sebelum kita nak pergi kepada pelaburan. Itu syarat dia. Kerana pelaburan memakan masa yang panjang dan mungkin keuntungan itu dapat dilihat untuk jangka masa panjang. Itu antara keluh kesah lah dan juga kerugian di kala ketika ini. Yang bila kita kata mengenai ekonomi, kelembapan ekonomi, ini adalah waktu yang sesuai untuk melabur. Kata-kata yang kedengaran pastinya daripada pakar-pakar pelaburan di luar sana. Tetapi dalam masa sama ini juga mendatangkan keresahan bagi si pelabur yang dah lama sebelum ini dalam pelaburan mereka, di mana sebelum ini mungkinlah nampak keuntungan tiba-tiba merundum, jatuh. Mungkin Puan boleh kongsi mengenainya. Biasanya bila melibatkan pelaburan, tak jauh kita nak kaitkan dengan prestasi ekonomi, betul? Kita dimaklumkan memang 2023 fasa kemelisitan tu nak datang kat kita. Itu kita dah nampak lah dengan tekanan harga barang yang naik, lepas tu peningkatan tukaran kadar USD. Itu akan memberi kesan pada ekonomi. Kita ni kadang-kadang tak cukup pendapatan kita untuk itu. Ada tak peluang untuk melabur? Sebenarnya ada. Dalam apa juga fasa recycle ekonomi, sama ada dia nak bagus ke ataupun dia nak meleset ke, sentiasa ada ruang dan peluang. Sebab kita tidak boleh mengukur melesetnya ekonomi, melesetnya pelaburan. Sebab dia di mana ada risiko ataupun di situ wujudnya peluang. Jadi pada kata kita sangkakan kegawatan tu datang, ada syarikat yang mendapat potensi. Sebab dalam pelaburan ni dia melibatkan banyak sektor. Dalam sektor saham tu sendiri, dalam instrumen asset class equity sendiri, saham, ada banyak sektor. Sektor teknologi, sektor yang melibatkan transportation, ekspor. Kalau kita jangkakan, katakan bahawa kemelisitan ekonomi itu sebabkan USD tinggi dan harga barang mahal, tetapi company yang duduk di bawah sektor ekspor mendapat impak yang positif. Adakah tidak kita nak melabur pada company yang memberi dan mendapat impak positif hasil daripada kenaikan USD yang menyebabkan mungkin kemelisitan itu berlaku? Kena pandai cari peluang. Persoalannya macam mana kita nak gunakan peluang tu sekiranya kita tidak ada ilmu dan pengetahuan. Dia tidak semata-matanya kita terima bulat-bulat. Kita kena ada common sense untuk berfikir. Dan kita kena letak diri kita di kaki usahawan untuk melihat semua potensi. Dikala ada risiko. Itu dia, perlu cakna ya. Kena cakna. Jadi bagi seseorang lelaki lah, contohlah bagi saya sendiri kan, yang mungkin ada simpanan dan juga setakat ni ada ASB je lah. Untuk seseorang yang mungkin tidak ada idle funds yang banyak, apakah mungkin next step kalau dia nak melabur? Untuk mereka ni, antara instrumen ataupun aset kelas yang boleh dipertimbangkan adalah mungkin dalam bentuk komoditi emas. Emas bukan beli barang kemas tu, sebab barang kemas tu pun ada kos upahnya. Emas yang tulen. Maksudnya emas fizikal ke atau emas fizikal pun boleh. Emas yang macam bentuk dinar ke blok ke, itu pun salah satu. Itu kalau bentuk komoditi lah. Kalau dalam bentuk perkara yang lain, unit trust pun boleh juga. Sebab unit trust pun dia mempunyai fund dan ada fund manager yang ada sebahagian tabung-tabung portfolio pelaburan ni diletakkan dekat instrumen equity, ada yang diletakkan dekat instrumen asset class fixed market ataupun bond, ataupun letak dekat money market yang mungkin memberi pulangan yang konservatif bersesuaian kepada pelabur yang tidak mahukan risiko tinggi. Sebab unit trust tu sendiri dia ada tiga kayu ukur risiko. Konservatif, moderate dan juga high risk. Dan peratusan high risk tu banyak tumpu kepada asset class
equity. Sedangkan konservatif yang kita ni baru nak belajar ASB lah, simpan kat tabung haji lah, mungkin boleh pilih yang konservatif ni. Dia akan letak dekat money market. Jadi pulangan tu ada, tapi jangan harapkan lebih. Sebab bila dia rendah, konservatif tu risiko kecil, pulangan dia slow and steady, perlahan. Berbeza dengan yang high risk tu tadi. Ramai yang kita akan dengar cakap high risk, high return. Ukur baju di badan sendiri. Maksudnya bersedia atau tidak ya? Betul. Itu dia. Kalau orang kata kalau tiba-tiba pelaburan tu mengalami kerugian, janganlah pula kata tertipu kan? Nangis di meja katil. Ya, betul. Dan yang pastinya Puan, kita nak lihat antara nak melabur, apa perkara yang perlu kita ambil tahu terlebih dahulu. Pastinya mengenai kesahihan pelaburan tersebut kan. Sekiranya kita nak memeriksa sama ada pelaburan ini diluluskan oleh bank negara atau sebaliknya, bagaimana caranya? Okay. Saya memandangkan bidang kepakaran saya ada dalam equity. Saya akan boleh bercakap dalam bidang equity saja. Untuk melibatkan bidang equity ni ataupun pelaburan saham, nak pastikan tempat yang kita melabur tu adalah selamat. Selamat ni bukan jaminan tak rugi langsung Selamat maksudnya ada kawalan selia. Sah di sisi undang-undang dan ada akta, ada badan yang menjaga pihak pelabur, ada yang boleh menjaga pihak syarikat, kepentingan pihak syarikat. Itu kita boleh labur dekat dalam Bursa Malaysia. Ada banyak kaunter ataupun syarikat yang tersenarai dalam Bursa Malaysia dan insya-Allah memang dikawal sedia oleh Suruhanjaya Security, Bursa Malaysia dan juga Bank Negara. Okey. Jadinya boleh pilih instrumen pelaburan saham ni, tetapi perkara pertama sebelum sembang panjang-panjang tentang saham, pastikan setiap individu tersebut atau siapa yang nak terlibat kena ada akaun CDS. Sebab tak guna kita sembang panjang-panjang sekiranya individu tersebut tidak ada maklumat ataupun direct access information. Bagi mereka yang ada akaun CDS, insya-Allah benda tu di hujung jari, sebab semua broker atau broker akan menyediakan platform untuk setiap klien mereka boleh akses kepada sistem untuk mendapatkan maklumat mengenai syarikat-syarikat yang tersenarai tersebut. Okey, dan masa sama Puan, macam mana kita nak mengenali sama ada pelaburan itu scam ataupun tidak? Secara basicnya, kalau tengok tu tahulah, rasa tak yakin. Okay, saya cuba konkludekan dalam tiga ke 2 poin. Dia macam ni, kalau datang seseorang mendekati kita yang menjanjikan melabur ataupun meletakkan duit kita dalam instrumen yang menjanjikan pulangan dalam masa tertentu dengan kadar yang tertentu, itu dah ciri yang pertama dan paling utama sekali benda itu akan terjerumus kepada scam. Okey. Sebab makna mungkin kita boleh predik satu jumlah yang tepat dalam tempoh masa yang tepat. Sedangkan kalau kita meniaga nasi lemak pun kita tak tahu kita boleh terjual nasi lemak kita esok. Macam mana mereka boleh menjanjikan sedemikian? Tambah lagi kalau dia kata 2%. Kami janji insya-Allah 2% dalam tempoh setiap bulan, dalam tempoh 6 bulan. Bagaimana dia boleh buat pengukuran dalam 6 bulan dia boleh mendapat return? Hasil jualan apa? Hasil operasi syarikat apa yang dia jual sehingga dia boleh dapat return dan kembalikan semula kepada pelabur ini? Itu kita kena fikir. Nampak je dua perkara ni, janji untung ataupun satu jumlah yang tepat serta tempoh yang tepat, itu dah ciri-ciri awal pelaburan tu ada penyakit. Sebenarnya saya tertarik juga nak bertanya mengenai RPS ya, Redeemable Preference Shares, yang turut menawarkan pulangan yang tepat pada satu tempoh. Tapi kita simpan dulu soalan ni, kita akan jawab selepas ini. Okey Puan, kita berbalik. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kita bercakap mengenai soal pelaburan. Jadi bagi anda di luar sana yang mungkin macam saya tak berapa pandai nak melabur, jadi kita ada Puan Munifah hari ini. Kita nak bercakap soal apakah jenis-jenis pelaburan yang selamat dan yang sah di sisi undang-undang, yang pentingnya, dan juga seperti yang Puan Munifah sebutkan tadi, ada pelbagai jenis produk-produk saham yang berisiko rendah untuk yang mungkin tidak mahu mengambil ataupun tak berani lagi nak mengambil risiko yang terlalu tinggi, dan juga kita ada saham-saham yang berisiko tinggi. Mungkin Puan boleh perjelaskan apakah antara bentuk-bentuk saham yang berisiko rendah dan berisiko tinggi ini, perbezaannya, ataupun mungkin boleh sebutkan antara jenis-jenis nama-nama lah yang kita biasa dengar di luar sana. Okey. Mengenai saham yang berisiko rendah ni, sebenarnya hampir semua saham berisiko tinggi. Okey. Kena jujur ni. Okey, namun
ada yang berisiko rendah apabila saham tu baru disenaraikan peringkat awal penyenaraian dia di public. Okey. Yang kita panggil nama istilah IPO. Okey. Initial Public Offering. Ini bagi masyarakat kat luar sana yang tak ada ilmu saham secara detail pun ataupun tak reti ilmu technical analysis nak buat kajian graf begitu detail, melabur pada IPO pun dah cukup bagus dah. Okey. Okey, sebab kita tahu penyenaraian awam ni, penyenaraian awam awal adalah proses pertama syarikat tu diapungkan dekat dalam bursa. Okey. Jadi harga yang di-offer adalah harga IPO price, adalah harga wholesale, harga yang murah. Okey, macam semalam saja. Saya rasa ramai kat luar tu memang popular dengan IPO yang semalam baru listing untuk hari pertama, Nation Gate. Diketawakan lebih kurang dalam 38 sen tak silap IPO dia, tapi buka dengan harga 80 sen. Nampak tak beza dia tu? Hampir 50 sen keuntungan untuk orang yang tak reti melabur pun, letak duit beli IPO, hari pertama listing dah boleh jual, dia dah dapat untung dah. Right. Untung tu besar, agak besar. Dan harga tertinggi yang saya semak tak silap saya Nation Gate cecah juga dalam RM1. Jadi saya sarankan yang risiko rendah ni, siapa yang nak juga terlibat dengan saham tapi nak ambil saham yang berisiko rendah, pergi beli IPO. Sebab IPO bukan hari-hari dia akan buka, dia akan senaraikan. Tak silap saya dalam tahun ni je untuk 2023 dalam 20 lebih tengah standby, 20 lebih syarikat tengah standby nak tunggu disenaraikan. Jadi ambil peluang, rebut peluang tersebut. Jadi nanti macam mana nak proses jualan dia senang. Call sahaja pihak Rimaiza ataupun mereka punya dealer representative dari setiap broker. Mereka akan ajar macam mana nak tekan butang buy or sell tu. Masa nak beli tu kena hantar borang lah. Kita tak boleh ikut sistem. Kita hantar borang kalau nak minta kat MITI. Jadi hari pertama semalam semua ramai yang jual, dan banyak ramai yang dapat. Itu kita cakap mengenai saham lah. Sekarang ni mewujudkan kebimbangan antara orang ramai di luar sana adalah saham-saham yang mereka laburkan mengakibatkan wang tu lebur. Itu yang menjadi kebimbangan dan boleh menjatuh bankrupt. Dan kita nak tahu juga, adakah wujudnya perlindungan terhadap pelaburan mereka ini? Okey. Perlindungan untuk memastikan tak rugi itu tak ada akta yang betul-betul firm lah. Tapi kita ada badan. Sebab badan yang Suruhanjaya Sekuriti ni adalah untuk mengawal selia peserta-peserta pasaran. Okey. Tapi macam saya cakap tadi lah, tidak menjaminkan tidak rugi. Cuma aktiviti dagangan tu adalah legal. Okey, adalah yang patuh pada isi undang-undang. Kalau berlaku kerugian, katakanlah pihak pelabur ni mengesyaki syarikat tersebut ada proses, ada aktiviti-aktiviti yang mencurigakan melibatkan manipulasi, dia ada channel untuk mengemukakan laporan report kepada Suruhanjaya ni, Suruhanjaya Sekuriti ni. Maka mereka ada compliance yang akan turun padang untuk check company itu sama ada company itu betul ke tidak, sama ada aktiviti perniagaan mereka tu betul-betul genuine ke tidak. Ada, dan kita boleh hidu syarikat-syarikat ni. Macam mana nak menghidu tu? Ada website ke apa kan yang Yeah. boleh kita boleh periksa kesahihan company-company ni ke macam mana? Saya selalu nasihatkan klien saya yang ada akses kepada platform masing-masing, pergi klik kat dalam website tersebut, pergi tengok nama syarikat tersebut. Perkara pertama, cek dulu, kita bedah siasat dulu dia punya financial statement. Dia berjaya tak hantar laporan yang penuh dan mengikut peraturan yang bursa minta. Sebab syarikat berhad ni, dia punya berat dekat dia adalah dia kena hantar laporan keuangan setiap kuarter. Dalam setahun kita ada 4 kuarter. Setiap kuarter tu 3 bulan sekali dia akan hantar report. Kalau gagal hantar satu kuarter tu, kita dah boleh hidup dah. Kenapa tak boleh hantar? Ada yang tak kena ke? Ada tak kena ke? Betul. Dari situ kita dah boleh logik akal. Fikir, adakah company ni menjalankan perniagaan dia mampu tak menggunakan modal pelabur ni untuk mengembangkan perniagaan dia. Kalau tak boleh nak kembang kan, itulah kenapa tak boleh nak hantar report. Kalau dia bagus, boleh gunakan modal pelabur-pelabur dengan bagus, membuat aktiviti perniagaan bagus, dapat revenue yang cantik, boleh keluarkan outline statement profit, mana dia punya cost, expenses dia kat mana, dan boleh hantar report dengan tepat kan. Dia baguslah sebenarnya. Dia okey, maksudnya dia guna modal dengan baik untuk mengembangkan perniagaan dia. Tapi kalau tak mampu nak bagi, tak boleh hidup dah. Betul. Itu satu. Ada benda lagi yang lain. Dari segi board of director, kemampuan pengurusan, siapa orang dalam company itu yang menguruskan syarikat itu, bagus ke tak bagus dalam pengurusan perniagaan, dia mahir ke tidak dalam perniagaan yang dia buat itu. Itu pun boleh hidup.
Dia dah jadi satu langkah tambahan untuk sesiapa yang ingin melabur tu, bukan sahaja melihat kepada keuntungan sesebuah syarikat, tapi juga nak kena tengok dia punya yelah, macam latar belakang syarikat, siapa yang menjalankan perniagaan tersebut dan sebagainya. Sebab syarikat kita. Kita shareholder company tu. Kita kena ambil tahulah. Kita nak niaga sangat meniaga, kita tak pandai meniaga, kita serahkan pada orang yang pandai niaga, tapi kita ambil tahu dia boleh buat tak perniagaan tu. Itu pastinya memberikan untung yang lumayan. Maknanya kepala pun tak pening lah nak kita ni yang tak pandai sangat ni kan. Betul. Tapi nak untung. Kita nak letak duit, tahu-tahu dah dapat untung sikit kan. Itu je lah yang penting sebenarnya. Betul. Dan Pasha, ada apa lagi soalan yang nak tanya? Saya, tadi Pak Munifah disebutkan berkenaan dengan akaun CDS. Ini untuk sesiapa yang ingin melabur dalam ataupun membeli saham dalam syarikat-syarikat. Adakah akaun CDS ni boleh dibuka oleh sesiapa sahaja ataupun macam mana cara dia? Kalau katalah kalau macam saya sendiri yang tak pernah melabur, saya rasa macam saya nak cuba. Apakah langkah-langkah yang boleh saya lakukan untuk memulakan pelaburan saya? Syarat nak buka akaun CDS ni mudah je. Janji umur dia cukup umur 18 tahun ke atas. Dah terlebih 18. Dia boleh buka akaun CDS dekat mana-mana broker house yang ada dekat Malaysia ni banyak. Kalau yang tak pasti, boleh rujuk kita punya laman web Pribumi, Persatuan Remiser Bumi Putra, pribumi.org.my, untuk lihat senarai remiser di seluruh negeri, di seluruh broker satu Malaysia. Jadi kontak mereka terus. Kita ni nak berlibat dalam pelaburan saham, saya cakap saham je, kita kena berkawan rapat dengan orang yang dalam industri. Kita jangan hearsay, maksudnya hanya ambil tahu atas perbualan orang lain yang tiada dalam pasaran, tetapi pandai bersembang. Cari orang yang betul-betul kerjanya di dalam pasaran. Jadi orang ni dia boleh bagi maklumat direct daripada market terus kepada anda. Itu dia antara yang dapat kita kongsikan mengenai bijak melabur wang tak lebur. Maksudnya terdapat pelbagai instrumen pelaburan yang ada di Malaysia mendapat kelulusan Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security. Dan terpulang pada anda untuk memilih yang mana, kerana kesan pelaburan itu pasti ada pro dan kontranya Ada keuntungan dan mungkin ada kerugian. Dan itu yang kita bincangkan bersama dengan Puan Munifah Sianit. Terima kasih kerana membuka mata kita mengenai akan pelaburan dan supaya tidak membahayakan ataupun membinasakan diri menerusi pelaburan. Tapi yang paling penting macam Puan Munifah sebutkan di awal perbincangan kita tadi, yang penting kita melabur dulu dalam ilmu. Betul. Cukup ilmu barulah boleh kita memanjangkan langkah dalam dunia pelaburan. Mungkin mula sikit-sikit dulu, lama-lama jadi bukit. Dah berani. Itu yang pastinya kan. Betul, Nurul. Terima kasih sekali lagi, dan kita seperti biasa kita akan berhenti rehat seketika, dan sebelum itu kita nak saksikan pertandingan Lego didik kanak-kanak Mesir mengenai tenaga boleh diperbaharui. Satu konten menarik itu kita saksikan. Bertempat di Muzium Besar Mesir, telah berlangsung pertandingan membina struktur tenaga boleh diperbaharui dari blok Lego. Pertandingan ini bertujuan memberi pendedahan selain pendidikan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah di Mesir mengenai sumber tenaga boleh diperbaharui. Penganjur First Lego League Discover, Aiman Al-Kobani berkata, pertandingan berkenaan telah menerima sambutan yang amat menggalakkan, iaitu sekitar 400 orang murid, di mana kesemua murid tersebut dibahagikan kepada 80 pasukan yang dianggotai oleh 5 orang pelajar setiap kumpulan di sekolah Mesir. Ujar Aiman lagi, dia gembira apabila melihat murid-murid di Mesir memahami tentang kepentingan mengawal penggunaan dan melakukan penjimatan dalam penggunaan sumber tenaga. Tambahnya lagi, melalui pertandingan yang dianjurkan itu, murid-murid di Mesir juga mempelajari kemahiran membina semangat berpasukan dan menyelesaikan masalah bersama. Bagi edisi ke-6 penganjuran kali ini, pertandingan berfokus kepada mencari penyelesaian untuk menyimpan, mengedar dan mengangkut tenaga boleh diperbaharui menerusi struktur Lego. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Di Gua Musang, Kelantan, 3 pekerja ladang berdepan detik cemas apabila seekor gajah liar bergading bertindak merosakkan dan memecahkan tingkap kaca di bahagian dapur rumah mereka di Aring 8 di sini pada jam 4 pagi Ahad lalu. Penyelia ladang Muhammad Khairul Faizal Muhammad Din berkata, kejadian terbaru itu merupakan serangan kedua dihadapi mereka selepas kali pertama berlaku pada Rabu lalu.
Katanya kali pertama mamalia tersebut muncul pada 4 pagi Rabu lalu, dia bersama 2 lagi rakan serumah terperanjat melihat terdapat belalai gajah yang masuk ke dalam bahagian dapur menerusi cermin tingkap yang telah pecah. Pada waktu yang sama Ahad lalu, gajah terbabit muncul kembali membuat kerosakan yang sama dan mengambil makanan seperti garam, minyak dan mi segera yang berada berhampiran kawasan sinki dapur di hadapan tingkap rumahnya. Di perkampungan orang asli pula, kemunculan seekor gajah jantan dewasa dalam kawasan penempatan mereka di Kampung Brok Lama menimbulkan ketakutan kepada lebih 500 penduduk untuk melakukan aktiviti harian, termasuklah ke kebun kerana khawatir akan keselamatan nyawa mereka dekat pos Brok di sini. Tok Batin Rian Bujang berkata, selain melakukan kerosakan dan memakan tanaman di kebun, gajah itu juga masuk ke kawasan rumah pada awal pagi dan turun ke sungai, malah menceroboh padang bola pada waktu tengah hari dan petang, meskipun terdapat penduduk sedang bermain bola di sana. 2 kejadian tersebut bagaimanapun telah dilaporkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan Kelantan untuk tindakan selanjutnya. Sekian sahaja laporan saya, Maisara Ahmad dari Biro Bernama Kelantan. Kembali kepada rakan setugas di Wisma Bernama Kuala Lumpur. Itu ya sedikit yang dapat kita saksikan mengenai keadaan kerosakan yang berlaku akibat daripada gajah liar. Sebenarnya Betul. mungkin keadaan berlaku disebabkan ekosistem mereka diganggu Dia atau bila terganggu. tempat tinggal dia telah pun dimusnahkan, ke mana lagi gajah-gajah ni nak pergi. Jadi dia pun nak mencari makanan dan sebagainya. Betul. Terpaksalah dia keluar daripada habitat asalnya dan begitulah Kejadian yang berlaku. Baik, kita bersama 2 orang tetamu hari ini. Kita akan bercakap mengenai College Pengajian Seni Kreatif UiTM. Jadi kita terus perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita ada Profesor Dr. Amir Shakir Zainul, merupakan Dekan Hal Ehwal Pelajar College Pengajian Seni Kreatif UiTM, dan juga Encik Muhammad Jamil Muhammad Amin, merupakan penyelaras pemegang taruh College Pengajian Seni Kreatif UiTM juga. Assalamualaikum kedua-duanya. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Kita nak bercakap mengenai College Pengajian Seni Kreatif ataupun College of Creative Arts. Mungkin kita terus pada Prof sendiri. Apa sebenarnya College Seni Kreatif ni? Apa yang ingin Prof sampaikan pada kita hari ini berkenaan dengan College Pengajian Seni Kreatif? Terima kasih Fasha dan Nurul serta bernama dan sahabat saya Encik Jamil. College Pengajian Seni Kreatif ni sebenarnya adalah hasil daripada blueprint ataupun pelan strategik UiTM 2025 tentang penggabungan antara fakulti-fakulti. Jadi College Pengajian Seni Kreatif adalah natijah daripada penubuhan ini adalah natijah daripada 3 penggabungan 3 fakulti besar di UiTM. Yang pertamanya Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, yang keduanya Fakulti Muzik, dan yang ketiganya Fakulti Filem, Teater dan Animasi. Baik. Jadi hasil daripada gabungan 3 tersebut maka terbentuklah College Pengajian Seni Kreatif yang sekarang ini dianggarkan kurang lebih 5,000 pelajar undergraduate yang ada di Shah Alam, Puncak Perdana dan Puncak Alam. Kita ada 3 kampus. Di kampus 3 kampus ini sajalah, tidak termasuk fakulti yang berada di kampus-kampus luar. Cawangan kami pun ada Cawangan. juga. Ya, saya. Dan kami kalau di Shah Alam, Puncak Perdana dan Puncak Alam, kami adalah kampus Cawangan Selangor, UiTM Cawangan Selangor. Baik. Okey, so saya jadi sekarang ni kita nak antara ni lah. Puncak Perdana saya dulu. Okey, alumni. Tapi saya fakulti lain, tapi tak apa. Okey. Cerita lain. Dan sekarang kita berbalik pada hari terbuka College Pengajian Seni Kreatif 2023 Cik Jamil. Kita nak kongsikan mengenai acara Open Day yang akan diadakan tak lama lagi ni, dan mungkin kita kongsikan mengenai tarikh dan lokasinya di mana. Okey. Tarikhnya adalah pada 18 Januari 2023. Lokasinya adalah di Dewan Berlian di UiTM Puncak Alam, kampus Selangor. Dan waktu hari terbuka ini adalah daripada pukul 2.30 petang hinggalah ke pukul 6. Tapi crowd boleh datang daripada pagi dan perasmian ini akan berlangsung pada pukul 2.30 hingga pukul 3 lah. Dan ianya akan melibatkan keseluruhan pusat pengajian di bawah CCA. Ya, betul. Dan akan melibatkan semua pusat pengajian di bawah College Pengajian Seni Kreatif, dan aktiviti kami lebih kepada untuk mengwar-warkan, mempromosi dan juga ingin memberitahu kepada rakyat Malaysia dan juga warga UiTM mengenai kewujudan
Kolej Pengajian Seni Kreatif ini. Dan kami ingin juga mempromosikan lagi lah berkenaan dengan produk-produk kami, iaitu pelajar dan juga program-program yang kami ada di dalam Kolej Pengajian Seni Kreatif itu. Mungkin Prof ataupun Encik Jamil boleh terangkan ataupun jelaskan kenapa akhirnya digabungkan 3 fakulti ini dan diberi nama College of Creative Arts. Kolej Pengajian Seni Kreatif ini adalah salah satu daripada sebenarnya UiTM ni ada nilai individu dan nilai organisasi. Salah satunya adalah sinergi. Nilai sinergi kita terapkan dalam bentuk penggabungan 3 fakulti ini. Jadi berdasarkan kepada fakulti ataupun ruang lingkup kreativiti ini, maka kewajaran penggabungan 3 fakulti ini adalah satu perkara yang sangat penting lah. Kerana arah dan tujuannya adalah sama, iaitu membentuk dan mewarnai kreativiti dalam negara dan luar negara. Jadi itulah hasil kenapa Kolej Pengajian Seni Kreatif ini diwujudkan dan digabungkan ketiga fakulti ini adalah semata-mata salah satu daripada nilai universiti, iaitu sinergi. Baik. Ya. Okey, itu dia. Dan mungkin yang kita nak kongsikan juga berbalik kepada Hari Terbuka Kolej Pengajian Seni Kreatif 2023. Kita nak tahu juga mengenai pengisian dalam Hari Terbuka tersebut dan mungkin kita boleh kongsikan mengenai keistimewaan yang ada dalam hari pengisian. Bagaimana? Okey, kalau berkenaan dengan Hari Terbuka tersebut, kami memang banyak aktiviti yang telah dibuat dan telah dicadangkan, dan ini program ini juga dihasilkan oleh pelajar. Pensyarah-pensyarah kami adalah sebagai guidance ataupun penyelaras dan penasihat, dan aktiviti yang kami akan jalankan iaitu talent time, tutorial, art market, dan juga akan ada demonstrasi seni yang melibatkan kepada 3 cabang bidang tadi, iaitu persembahan, muzik dan juga art and design. Dan juga kami juga akan ada aktiviti bersama dengan para pelajar sekolah lah yang akan dijemput sekitar sekolah di Lembah Kelang dan di Selangor. Dan crowd yang kami target lebih kurang dalam 500 ke 1000 crowd yang akan hadir. Dan golongan sasar crowd tu, orang ramai tu siapa? Okey, crowd kami lebih kepada pelajar sekolah dan juga golongan publik, orang ramai lah. Tapi kami lebih tumpu kepada pelajar sekolah kerana mereka ini perlu tahu program-program yang ada di UiTM, dan mereka juga perlu tahu selepas mereka habis persekolahan ataupun STPM dan juga SPM ke mana arah mereka. Ya, dalam masa sama memupuk minat mereka. Ya, betul. Jadi mungkin antara program-program ataupun sebab telah digabungkan 3 fakulti sebelum ini menjadi satu di bawah kolej, adakah akan ada perubahan dari segi program-program yang ditawarkan ataupun macam mana? Silibus, ya? Dia dalam merangka penggabungan ini untuk jangka masa pendek, kita sekarang ini dalam usaha untuk menerapkan kerjasama antara ketiga-tiga fakulti sebelum ini. Walaupun kita bukanlah terasing sebelum ni, art and design ataupun seni lukis dan seni reka dengan filem, teater dan animasi, sebelum ni ada kerjasama tetapi kita tidak formalkan. Betul. So dengan penggabungan secara formal ini, peringkat pertama adalah dari sudut yang perlu dilihat dari sudut kurikulum. Selepas itu akan ada pertembungan ilmu. Semasa pertembungan ilmu inilah kita akan cuba melihat fakulti kolej pengajian dan juga universiti akan melihat apakah pertembungan ilmu ini akan membawa manfaat kepada graduan kita akan datang. Itu yang penting. Tapi apa yang lebih penting adalah kefahaman penggabungan Kolej Pengajian Seni Kreatif ini, kenapa ianya berlaku. Kerana kita nak memartabatkan ilmu yang ada dalam ketiga-tiga fakulti tadi. Jadi kita nak meraihkan ilmu, kita nak memartabatkan ilmu dengan kaedah yang kita laksanakan, iaitu penggabungan 3 fakulti ini menjadi satu Kolej Pengajian Seni Kreatif. Jadi saya nak tambah sikit daripada Prof punya pernyataan tadi, bahawa kita perlu menyiapkan pelajar-pelajar kita untuk menghadapi industri dunia pekerjaan di luar. Dan kami lihat industri kreatif di Malaysia semakin berkembang. Dan mereka ini perlu digabungkan dan perlu didedahkan dengan ketiga-tiga bidang ini untuk mereka mensiapsiagakan diri mereka sebelum mereka keluar untuk bekerja. Ya, dan ini adalah
adalah satu usaha yang sangat bagus ya, menghasilkan satu pelajar yang cukup terbaik ataupun solid hasilnya. Itu yang pastinya. Dan kita nak berbalik kepada hari terbuka Kolej Pengajian Seni Kreatif ini. Tadi difahamkan ya, ini merupakan jurung kali diadakan selepas pandemik COVID-19. Dan nampaknya dah lama tak diadakan dan kali ini merupakan orang kata nak balas dendam lah kan. Nak tahu juga skala pada hari terbuka ni bagaimana dia punya dijangka impaknya. Okey. Pertama sekali saya cakap tadi kita akan mempromosikan kolej ini dan dalam masa yang sama kami juga akan melibatkan komuniti dan juga jaringan industri kami. Dan kami ada kolaborasi dengan pihak-pihak industri dan mereka juga akan bersama turut serta dalam program ini. Antara pengisiannya mungkin boleh kita bagi teaser sikit dekat penonton ni. Pengisiannya lebih kepada aktiviti-aktiviti seni atau para pelajar lah, daripada mereka akan buat demonstrasi, ada persembahan, ada nyanyian, ada juga art market, ada juga tutorial seni dan karya-karya hasil mereka yang mereka akan hasilkan, mereka akan peragakan di situ. Dan kami juga ada juga pameran yang akan di set up oleh para pelajar kami, pameran-pameran karya-karya mereka lah. Itu dia. Dapat saksikan. Salah satu cara untuk macam Encik Jamil sebutkan tadi, untuk kita menarik minat lebih lagi anak-anak muda di luar sana, mungkin kalau ada yang berminat dalam bidang ataupun industri seni ini, untuk mereka meluaskan sayap dan juga mendapatkan orang kata formal education dalam bidang kreatif, rasanya kita boleh ubah persepsi bahawa industri seni ataupun bidang seni ini adalah sesuatu yang di mana kerjaya itu boleh berkembang dengan baik sebenarnya. Okey. Memandangkan CCA College of Creative Arts punya open day ni adalah dibuka kepada orang ramai kan. Apakah mungkin harapan ataupun orang yang datang tu, apakah harapan yang boleh didapat, yang manfaat yang boleh didapati untuk orang awam yang datang mengunjungi CCA Open Day? Saya melihat begini, kata kunci yang kita nak cuba bawa kepada masyarakat adalah kita kena menghargai potensi. Anak-anak kita yang ada ini ada potensi yang berbeza-beza. Tapi harapan dunia hari ini, sebenarnya harapan ibu dan ayah kita tidak boleh lagi 30 tahun atau 40 tahun yang ke belakang. Mereka melihat kadang-kadang ayah dan ibu kita, mak dengan ayah kita dulu melihat kadang-kadang potensinya hanya satu sudut. Tetapi sekarang ni potensi anak-anak dah berbeza. Dan itulah kata kunci yang kita nak bawa dalam hari terbuka KPSK kali ini, adalah kita meraihkan dan menghargai potensi yang ada pada anak-anak. Jadi bila kita datang pada 18 hari bulan ini, bermacam-macam acara untuk kita hargai potensi. Kita ada cara seni lukisnya, filmnya, seni persembahannya, teaternya, nyanyiannya, macam-macam perkara yang kita boleh lihat pada 18 hari bulan nanti. Jemputlah datang. Dan mungkin dulu-dulu kan, kalau mak ayah nampak kejaya yang menjamin masa depan adalah kejayaan profesional, tetapi tak nampak lagi dah sesuai ini. Umpama dikatakan kalau boleh itu adalah pilihan terakhir lah kan. Tapi nampak sekali jelas ya, dah berubah ya, kerana ia boleh membuka satu persepsi yang baru dalam industri ekonomi negara khasnya. Dan kita nak tahu juga, adakah anak-anak yang lahir daripada UiTM ini, dari industri seni kreatif ini, dilihat fit untuk mengisi market di Malaysia untuk bersaing di peringkat antarabangsa? Saya ingin menjawab dan menjelaskan bahawa okey, kerana kami kalau ikutkan penubuhan UiTM itu dah lebih daripada 50 tahun. Fakulti kami pun dah lebih 50 tahun, dan pergabungan ini adalah satu sinergi yang baik, bukan setakat daripada segi jaringan industri, tapi juga alumni kami di luar. Mereka sudah membina nama, ada juga branding sendiri. Dalam masa yang sama mereka membantu kami untuk lebih memperkenalkan lagi Kolej Pengajian Seni Kreatif ini kepada masyarakat dan juga kepada industri itu sendiri. Dan bantuan daripada pihak alumni memang sangat besar. Sangat besar, kerana mereka ini menjadi di antara orang tengah di antara kami dan juga industri itu sendiri. Dan mereka juga banyaklah terlibat dalam pembentukan kurikulum dan juga mata pelajaran kami di Kolej. Memang kalau kita lihat UiTM ni merupakan salah satu institusi yang paling orang kata, bila kita sebut berkenaan dengan pengajian, berkenaan dengan seni dan sebagainya, UiTM antara salah satu universiti ataupun institusi yang pertama sekali dilihat. Adakah dengan penubuhan College of Creative Arts ni akan menaikkan lagi nama UiTM itu sendiri dan meletakkan CCA itu di aras yang lebih tinggi lagi dalam menetapkan satu standard ataupun industri standard untuk penggiat-penggiat ataupun
professionals dalam industri sini. Satu perkataan yang saya boleh katakan di sini adalah kita nak semarakkan industri kreatif. Jadi kita nak semarakkan industri kreatif ini, kita tak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita perlu bergabung. Mau tidak mau dalam industri yang sebenarnya, kita lihatlah di sana dan sini, memang itulah industri yang memang kita akhirnya kita akan duduk di dalam satu rumah. Jadi satu perkara dan satu cetusan ilham yang baik apabila kita gabungkan ketiga-tiga entiti besar ini dengan sinergi yang ada untuk kita pergi kepada satu tempat yang kita sama-sama duduk dalam industri tersebut. Jadi perkataan yang saya sebutkan sebagai memberikan kefahaman tentang potensi, nanti insyaAllah 18 bulan nanti kita akan lihat memberi kefahaman tentang apa itu potensi dan kemudian kita menghargai potensi dan akhirnya macam Fasha sebut tadi adalah kita akan memperkasakan potensi itu. Dan itulah gabungan kenapa kewajaran menggabungkan ketiga-tiga Kolej Pengajian Seni Kreatif ini. Saya dapat rasakan tu dia punya impak tu sangat luar biasa. Betul. Dan itu dia. Dan dapat kita kongsikan pada hari ini di mana Hari Terbuka Kolej. Mungkin boleh kongsikan harapan daripada pihak UiTM sendiri terhadap event yang akan berlangsung tak lama lagi ni. Okey, kalau pihak UiTM sendiri ini macam boleh dikatakan antara debut projek juga untuk memperkenalkan lagi Kolej Pengajian Seni Kreatif kerana kami masih baru digabungkan. Kalau kewujudan antara tiga fakulti ini bukan dah lebih daripada 30 tahun, 50 tahun. Dan dengan pergabungan ini dan juga dengan Hari Terbuka Kolej Pengajian Seni Kreatif ini bolehlah lagi mewawarkan lagi kepada pihak industri, kepada masyarakat, khususnya kepada para pelajar, bakal pelajar kami untuk lebih faham tentang program, tentang kewujudan ataupun tentang apa yang kami akan tawarkan di Kolej Pengajian Seni Kreatif ini kepada masyarakat. Berbanding dikatakan potensi diri ini bukan sekat potensi tapi bakat, talent situ, dan talent itu perlu diasah. Tanpa diasah, tanpa digilap, talent itu tidak akan berkembang dan potensi diri itu tidak akan lebih berkembang. Dan saya percaya sebenarnya ramai dan banyak sebenarnya bakat-bakat yang masih ada di Malaysia ini yang perlu kita cungkil dan terus kita gilap dan terus kita bawa ke persada industri seni tanah air dan juga antarabangsa. Dan nampaknya masa telah pun sampai di sini saja untuk kita berbicara mengenai Hari Terbuka Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM 2023. Kalau anda yang berkelapangan tu apa kata turut ramai memeriahkan lagi, manalah tahu ianya adalah satu peluang bidang pendidikan yang dilihat sebagai satu kerjaya akan datang kan. Inilah masanya di mana pada 18 Januari dari 3 hingga 6 petang. Pastikan anda berada di sana di Berlian Hall UiTM Puncak Alam. Ramai-ramai kita melapangkan masa. Okey, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita hari ini, itu Profesor Dr. Amir Shakir dan juga Encik Muhammad Jamil Muhammad atas kelapangan masa untuk bersama kami di dalam Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Dan kita ucapkan semoga Open Day College of Creative Arts ni akan berlangsung dengan jayanya. Baiklah, itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti biasa, jaga diri, jaga kesihatan semua. Jangan nakal. Dan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum, bye-bye. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Terus bangkit, yakin berdiri.